Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin bin Harun, nombor digit 19A0721. Saya akan menceritakan teori Fourier yang dipilih oleh kemudian kami. Teori Fourier ini dibagi kepada 5, iaitu bidang ekonomi, bidang otomotif, bidang sosial, bidang makanan dan bidang pengurusan. Saya akan menceritakan sedikit teori Fourier. Teori Fourier ini dibangunkan oleh Antonio Gramsci, dikenalkan oleh Henry Ford. Henry Ford merupakan pengasas pengeluar kenderaan Ford Motor Company pada tahun 1903, dan beliau telah berjaya mencipta sebuah kenderaan pada tahun 1896 iaitu Ford II. Teori Fourier ini menunjukkan sistem ekonomi dan sosial model pengeluaran dan penggunaan yang besar-besaran, manakala terdapat juga mempunyai teknik talian pemasangan yang meningkatkan pengeluaran dan kadar kecekapan. Saya akan menceritakan sedikit teori Fourier dalam bidang automotif. Bidang automotif ini merupakan sektor ekonomi yang terpenting dalam pendapatan negara, yang melibatkan kenderaan bermotor dan tidak termasuk dalam bidang yang lain. Kebaikan bidang automotif ini ialah dapat meningkatkan kemahiran dalam pengurusan sesuatu, memudahkan pengurusan sesuatu proses pembuatan, meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara. Terdapat 3 contoh syarikat automotif, iaitu syarikat Proton, Peruwa dan Honda. Syarikat Proton menggunakan robot dan beberapa tenaga manusia untuk pemasangan bahagian sesuatu kenderaan kereta lebih cepat dan berkualiti. Manakala syarikat Peruwa memberi anak muda untuk menjadi perubatan dan meningkatkan kemahiran. Manakala syarikat Honda menggunakan penyeragaman item, teknologi yang canggih dapat meningkatkan hasil pengeluaran dengan mudah. Malah setiap modal digunakan adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wak Muhammad Adam bin Omar, nombor metrik C19A0837. Jadi dalam video ini saya akan menerangkan mengenai Fourier dalam bidang ekonomi. Sistem Fourier dalam bidang ekonomi yang dimaksudkan adalah menentukan pasaran dan menentukan apa yang ditawarkan kepada pengguna, antaranya dalam perindustrian makanan, penghasilan motosikal di kilang-kilang dan juga penghasilan barangan teknologi dan IT, di mana mendapat permintaan tinggi dalam pasaran pada masa kini. Jadi ketiga-tiga industri berikut menggunakan sistem Fourier mereka dalam menghasilkan produk. Jadi pada pendapat saya, kebaikan yang diperoleh dalam bidang Fourier ini adalah aktiviti ekonomi ini secara langsung atau tidak langsung dapat memenuhi kehendak atau keperluan pengguna. Selain itu, meningkatkan nisbah kualiti barang dan harganya serta jenis barang-barang yang dikeluarkan kepada pengguna. Akhir sekali, mencipta dan mengagihkan pendapatan kepada pihak berkepentingan seperti syarikat-syarikat besar atau peniaga. Jadi, berikut merupakan syarikat-syarikat besar penghasilan motor yang menggunakan sistem Fourier ini, antaranya Kawasaki, Yamaha dan juga Suzuki. Jadi dalam menghasilkan produk ini, mereka menggunakan teknik penyeragaman item, penggajian pekerja untuk tenaga mahir dan kurang mahir, supaya produk yang dihasilkan adalah berkualiti serta dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dalam masa sehari, mengikut permintaan pengguna atau dalam pasaran. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Teori Fourier telah digunakan dalam banyak sektor kerja, antaranya ialah dalam industri makanan. Industri makanan ialah rangkaian perniagaan global yang kompleks dan berbagai yang bekalkan makanan yang boleh dimakan oleh orang ramai. Industri makanan telah merangkumi satu siri aktiviti perniagaan yang ditujukan kepada pengeluaran, pengedaran, pemprosesan, penukaran, penyediaan, pemeliharaan, pengangkutan, pensijilan dan pembungkusan bahan makanan. Fourier telah digunakan dalam kebanyakan industri makanan dalam mengembangkan dan menyumbangkan kepada peningkatan dari segi inovasi suatu makanan itu. Kebaikan teori ini ialah dapat meningkatkan produktiviti di mana pengeluaran secara besar-besaran dapat menjimatkan masa operasi serta kos bahan. Seterusnya ialah bahan keseragaman. Pengeluaran besar-besaran membuat setiap produk dapat dibuat dalam jumlah kuantiti yang sama dan saiz yang sama. Ada sekali kepakaran pekerjaan. Fourier telah membawa kepada penciptaan pekerjaan khusus. Pekerja dilatih untuk melakukan satu tugas khusus yang berulang membuatkan mereka mahir akan tugas mereka. Tetapi sisi buruknya ialah mereka akan berasa bosan dan tidak bermotivasi disebabkan membuat satu pekerjaan sahaja.
Beberapa contoh untuk teori Fordism dalam industri makanan adalah di restoran makanan segera seperti McDonald. McDonald menukar syarikat mereka kepada pengeluaran besar-besaran supaya makanan disediakan dengan cepat. Mereka bentuk semula kawasan penyediaan makanan dengan menggunakan sistem penyelarasan pantas. Oleh itu, mereka mempunyai banyak peralatan dan stesen berbeza dalam penyediaan makanan mereka. Seterusnya ialah syarikat Sushi King. Dengan menggunakan model pengurusan franchise baharu yang bergantung kepada tenaga kerja tidak mahir, para pekerja akan melaksanakan tugas berorang mengikut aturan yang telah ditetapkan. Ini akan memberikan pelanggan makanan yang berkualiti dengan harga yang rendah. Pekerja juga diberi upah, tip bonus dan gaji mengikut gaji mereka bekerja. Akhir sekali ialah syarikat Maggi. Syarikat Maggi membuat makanan yang cepat dan mudah dibuat oleh semua orang seperti mi Maggi. Disebabkan permintaan yang tinggi, mereka perlu menghasilkan produk mereka dengan pengeluaran secara pekal. Jadi mereka punya teknologi tersendiri dalam membuat produk mereka, iaitu alat mekanikal yang boleh membuat kerja khusus seperti mesin pembancur membuat dough. Fordism dalam bidang sosial yang amat wajar untuk masa kini kerana ia mempunyai kaitan dengan kebajikan para pekerja. Fordism telah menggunakan kaedah membayar gaji yang tinggi kepada pekerjanya dan pada masa yang sama menjadikan pekerjanya sebagai pengguna produk yang dihasilkan. Selain itu, konsep Henry Ford juga yang sentiasa melakukan pemantauan secara senyap adalah bagi majikan untuk mengekalkan pekerjanya mengikut standard yang betul. Antara kebaikan teori ini adalah untuk keselamatan pekerja apabila berlakunya jumlah peningkatan risiko dalam masyarakat. Di samping itu, ia juga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pendapatan serta meningkatkan taraf hidup seperti penduduk di bandar. Sebagai contoh, harta maintenance sendirian berhad yang menawarkan gaji lumayan pada setiap pekerjaan yang dijalankan serta memberi bonus tahunan yang juga merupakan ganjaran kepada para pekerjanya. St. Taylor Enterprise sendirian berhad pula menghasilkan konsep flexibility waktu bekerja dan memberikan kemudahan yang selesa kepada para pekerjanya. Akhir sekali, Sam Darby yang memberikan ganjaran atau tanda penghargaan serta perkhidmatan mengambil dan menghantar pekerjanya menggunakan bas atau van syarikat. Saya Nurul Atika binti Muhammad Khairi, nombor matrik C190701 akan meneruskan mengenai Fordism dalam bidang pengurusan. Fordism dari sudut pengurusan menjelaskan bahawa ia adalah satu gabungan pengeluaran besar-besaran produk standard pada barisan pemasangan untuk memaksimumkan kecekapan kerja serta meningkatkan gaji pekerja supaya mereka boleh membeli produk yang mereka buat. Kebaikan yang saya dapat dari sudut pengurusan ini adalah dapat mengurangkan kos melalui pengeluaran besar-besaran. Skala ekonomi dicapai melalui pengeluaran barang dalam kuantiti yang banyak. Seorang bekerja yang tak mahir akan dilatih sehingga mahir dalam bidang mereka sendiri untuk membuat proses pengeluaran. 3 contoh yang saya dapat adalah dari syarikat Nissan, syarikat Toyota dan syarikat Proton. Syarikat Nissan mempunyai kepelbagaian tenaga kerja. Ia juga merupakan elemen yang sangat penting. Apabila orang dari wilayah berbeza mempunyai budaya yang bekerjasama, pasti mereka berkongsi pemikiran yang berbeza. Tetapi sebaliknya, konflik yang sihat juga dibangkitkan dari amalan pengurusan yang cekap dan untuk menyelesaikan konflik itu. Ini akibatkan operasi dalam Nissan menjadikan proses itu aktif dan mengarahkan tenaga kerja yang pelbagai membawa penyelesaian dan membawa syarikat ke arah yang baharu. Nissan turut melaksanakan banyak aktiviti motivasi seperti ganjaran, seperti gaji, komisen dan bonus yang melayan pekerja dengan baik, mengambil minat dalam kehidupan peribadi, memberi peluang kepada semua orang di syarikat. Tenaga kerja yang bermotivasi dalam Nissan adalah aset terbesar syarikat di mana sebenarnya prestasi syarikat mencerminkan sikap, kepercayaan dan semangat bekerja terhadap kerja. Kedua, Toyota. Toyota pula melaksanakan satu cara untuk membuat sesuatu yang kadang-kala dirujuk sebagai sistem pembuatan khusus. Sistem kawalan pengeluaran ini telah diwujudkan berdasarkan penambahbaikan berterusan selama bertahun-tahun dengan objektif untuk membuat kenderaan yang ditempah oleh pelanggan dengan cara yang paling pantas dan paling cekap untuk menghantar kenderaan sepantas mungkin. Begitu juga Toyota yang turut melatih jurutera manusia membina dengan teliti setiap komponen talian baru dengan tangan mengikut piawaian yang tepat, kemudian melalui penambahbaikan berterusan, memudahkan operasinya secara berterusan, penyelenggaraan menjadi kurang memakan masa dan lebih murah. Hal ini akan membolehkan penciptaan pegarisan mudah, nipis, fleksibel yang
yang boleh disesuaikan dengan turun naik dalam volume pengeluaran. Proton turut menjalankan teori Fordism di mana pengurusan pekerjanya yang dilatih dari tidak mahir sehingga mahir dalam bidang mereka sendiri. Proton menganugerahkan CJ Kemahiran Malaysia SKM tahap 3 kepada seramai 258 kaki tangan. SKM adalah perakuan rasmi yang telah diiktiraf oleh kerajaan yang telah mencapai keupayaan yang diperlukan untuk melatih dan dipersiapkan dengan kecekapan melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pekerjaan tertentu. Bidang khusus yang diiktiraf adalah dalam industri otomotif. Proton telah melihat kesan positif latihan ini kepada kaki tangan dari segi keberkesanan dan kualiti kerja mereka. Menerusi usaha berterusan untuk meningkatkan kemahiran para pekerja ini, syarikat akan dapat menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan dan mampu menghasilkan produk yang berkualiti untuk mereka. Seterusnya adalah teori yang mengubah hidup masa kini. Fordism dapat mengubah dari segi menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi mewujudkan pendapatan. Seterusnya, mencipta pengeluaran atau layanan yang mempunyai nilai dan menyumbang kepada utiliti individu. Kilang-kilang lebih suka menghasilkan produk yang sedikit berubah dari tahun ke tahun. Kehidupan di bandar dengan berorientasikan kereta dihasilkan secara besar-besaran. Serta mempunyai minat dalam dunia otomotif tidak kira lelaki atau perempuan dan diberikan tunjuk ajar dapat meningkatkan kemahiran.